Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, marah adalah merupakan satu sifat yang mazmumah, sifat yang tercela, yang mana sifat ini perlu dijauhi oleh umat Islam kerana ia akan membawa kesan negatif yang cukup besar. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa marah ini adalah merupakan nyalaan api yang mana bersumberkan daripada api Allah Subhanahu wa ta'ala yang melonjak tinggi sehingga sampai ke ulu hati kita. Orang yang dipengaruhi dengan sifat marah mempunyai hubungan yang erat dengan syaitan, kerana syaitan telah berjaya menarik urat sarafnya sehingga melalui tipu dayanya sehingga dia menjadi wajah itu kemerahan, matanya itu merah menyala-nyala sehingga nampak urat tengkuknya dan matanya berapi-api, dan ada sebahagian daripada orang akan bertindak kasar terhadap orang yang berada di sekelilingnya. Dalam sebuah hadis menceritakan, hadis yang bersumberkan daripada Abu Hurairah ataupun disebutkan oleh Abu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang jumpa dengan Nabi, tanya tentang nasihat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, la taghdab, berulang kali. Maksudnya apa? Jangan marah. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kesan daripada sifat marah ini akan memberi kesan yang cukup, bukan sahaja kepada orang yang dimarahi, bahkan juga akan terdapat kesan yang cukup mendalam. Bagi orang yang dimarahi, pasti emosi dan jiwanya akan terganggu sehinggalah dia selesai daripada rasa marahnya. Manakala bagi orang yang membawa kepada perasaan marah itu, mungkin dia akan membawa kepada persengketaan, perbalahan, permusuhan sehingga terputusnya persaudaraan Islamiah dan juga wataniyah. Maka muslimin yang dirahmati Allah, orang yang memilih nyaraan kemarahan dalam percakapannya, orang yang memilih kemarahan dalam tutur katanya ataupun dalam perbuatannya itu akan membuat keputusan secara melulu. Kemungkinan ia akan menzalimi ataupun menyakiti hati orang lain. Akibatnya maka berlakulah kerugian dan kemusnahan, membakar persahabatan, meruntuhkan institusi kekeluargaan, meruntuhkan institusi masyarakat dan keluhuran bernegara. Maka api kemarahan ini tempatnya adalah untuk syaitan, yang mana syaitan ini akan menyemarakkan, menyebabkan keluar daripada mulut kita kata-kata yang kesat seperti caci maki dan juga maki hamun, sumpah seranah dan sebagainya. Maka lebih hina lagi, api kemarahan ini boleh merebak sehingga bertindak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melanggar ketetapan syarak dan mengundang persepsi buruk terhadap Islam, betapa Islam ni hakikatnya adalah merupakan cara hidup dan Islam adalah agama yang tertinggi. Maka muslimin yang dirahmati Allah, sifat marah ini boleh menghasilkan satu sifat yang namanya dengki dan juga hasad. Kita tak suka melihat satu orang itu diberikan nikmat demi nikmat. Hati kita gelisah tuan-tuan. Tetapi kita sangat suka dan seronok apabila orang itu umpamanya. Maka begitulah syaitan memainkan peranan apabila diri kita dikuasai oleh perasaan marah, yang mana tempatnya adalah untuk syaitan itu sendiri. Maka contohilah Nabi kita, contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dalam satu peristiwa Nabi musafir dengan satu rombongan, dan dalam rombongan itu ada seorang wanita Ansar. Berhenti dia memarahi untanya yang malas dengan maki hamunnya. Lalu didengar oleh Nabi SAW. Lalu Nabi perintahkan agar wanita Ansar itu ditinggalkan begitu sahaja. Maka itulah ketegasan apabila kita melakukan sesuatu yang melanggar syarak. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merujuk di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali rahimahullah taala telah menyebutkan bahawa terdapat beberapa golongan manusia yang mana ketika mana dia marah, dia menangani dengan cara yang salah. Yang pertamanya, golongan yang dinyatakan sebagai orang yang hilang kemarahannya sama sekali. Kalau dia marah, memang dia marah betul-betul, hilang dia punya pertimbangan. Sebagai itu, kita melihat golongan ini sangat tercela sekali. Orang seperti ini dianggap sebagai orang yang tidak ada pembelaan, tidak ada sikap mempertahankan dirinya, tidak ada sikap mempertahankan keluarga isterinya serta hak-haknya, terutama dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersifat tegas dan keras terhadap orang-orang kafir yang memerangi Islam itu. Maka selain daripada golongan yang melampau batas dalam sifat marah tanpa sehingga terzahir kebodohan dirinya, keluar daripada tuntutan agama dan juga melakukan ketaatan, kalau golongan pertama tadi kita sebutkan sebagai golongan sangat tercela, maka golongan yang kedua ini sangat berbahaya pula. Maka justru apa yang baik ialah kita memilih marah yang selari dengan kehendak hukum dan agama, kena pada tempatnya dan dibenarkan syariat. Itu marah yang diharuskan. Marah yang dimaksudkan ialah dalam urusan berkaitan kepentingan beragama dan juga perlu kepada tata cara yang betul. Dikawal agar ia tidak menjadi marak seperti api yang marak dibakar, yang akhirnya memusnahkan diri dan juga orang lain. Inilah sifat yang terpuji. Ketegasan dan marah hendaklah sentiasa dalam kerangka menjaga kepentingan agama dan maksud pensyariatan adil, berhemah dan berhikmah. Maka muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa cara yang diajarkan, yang disebutkan